Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syuhada binti Abdul Kadir dari Kolej Vocasional Datuk Seri Abu Zaris Din. Di sini saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan 5 mother of sauce. Sebelum itu, sos merupakan cecair, krim atau makanan separuh pepejal yang disajikan atau digunakan dalam menyediakan makanan lain. Kebiasaannya sos ni tak dimakan oleh diri sendiri. Ianya bagi menambah rasa, kelembapan dan tarikan visual ke hidangan lain. Disebabkan itulah sos merupakan elemen yang sangat penting di seluruh dunia. Sos juga boleh dihidangkan sama ada sejuk ataupun suam-suam kuku. Terdapat 3 struktur sos iaitu cecair, ejen pemekat dan juga bahan perisa dan perasa. Contoh bagi cecair lah seperti air, stok, wine dan sebagainya. Manakala ejen pemekat pula bioremeni, rum dan juga liaison. Kemudian bahan perisa dan perasa iaitu lada hitam, herba dan juga rempah-rempah. 5 mother of sauce. 5 mother of sauce ni merupakan hasilan sos utama yang belum dipecahkan kepada hasilan pecahan sos kecil. Sos ini dihasilkan dengan menggabungkan cecair dengan ejen pemekat. Ianya bertindak sebagai sos dasar kepada sos-sos kecil lain. Sebagai contoh lah, sos perang dapat menghasilkan sos lada hitam ataupun sos cendawan. 5 mother of sauce iaitu bechamel sauce, velouté sauce, Espanyol sauce, tomato sauce dan juga Hollandaise sauce. Bechamel sauce. Sos bechamel ni merupakan sos ibu yang paling sederhana kerana ianya tidak memerlukan pembuatan stok. Sekiranya mempunyai susu, tepung dan mentega, sudah cukup untuk membuat bechamel yang sangat asal. Antara sos kecil yang dibuat dari bechamel ialah cream sauce, mornay sauce, soy sauce, mustard sauce, cheddar cheese sauce dan juga cheesy sauce. Selain itu, velouté sauce. Sos velouté ni merupakan sos yang agak mudah. Dihasilkan dengan memekatkan stok putih dengan rum dan kemudiannya dididihkan sebentar. Velouté ayam dibuat dengan stok ayam merupakan jenis yang paling umum. Ada juga velouté daging sapi dan juga velouté ikan. Antara sos kecil yang dapat dihasilkan dari velouté sos ialah sos Normandy, sos Bercy, sos Hungry, sos cendawan, sos Aurora, sos Poulet dan juga sos makanan laut herba. Selain itu, Espanyol sauce. Sos Espanyol ni atau dikenali sebagai brown sauce ataupun sos perang merupakan sos ibu yang sedikit rumit dari sos ibu yang lain. Ianya dihasilkan dengan memekatkan stok perang dengan rum. Antara contoh sos kecil yang dibuat di Espanyol ialah sos Lyonnaise, sos Chaser, sos Bercy dan juga sos Madeira. Selain itu, Hollandaise sauce. Sos Hollandaise ni tak seperti sos ibu yang lain. Hal ini kerana cairan yang ejen pemekat ditambah perasa. Sos ini merupakan sos mentega yang lembut yang dibuat dengan perlahan-lahan memukul mentega yang sudah dikisar ke dalam kuning telur yang hangat. Antara sos yang dapat dihasilkan dari sos Hollandaise ialah sos Bernaise, sos Dijon, sos Foyot, sos Choron dan juga sos Maltaise. Okey, sos yang terakhir iaitu classic tomato sauce. Sos tomato klasik menyerupai sos tomato tradisional yang mungkin digunakan pada pasta dan juga pizza. Tetapi ianya mempunyai lebih banyak rasa dan memerlukan langkah yang banyak untuk dibuat. Antara sos kecil yang dapat dihasilkan dari sos tomato klasik ialah sos Creole, sos Portugis dan juga sos Provençal. Okey. Berikut saya sertakan beberapa video tentang langkah-langkah penyediaan 5 mother of sauce dan juga 2 contoh sos kecil yang dapat dihasilkan antara 5 sos ni. Bechamel sauce. Bahan-bahannya adalah 2 tablespoon mentega, 1/4 cawan tepung gandum, 500 ml susu, 2 teaspoon garam dan juga 1/4 teaspoon lada hitam. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula, cairkan mentega dalam periuk di atas api yang sederhana. Kemudian, masukkan tepung gandum. Terus kacau sehingga tepung memasak hingga warna keemasan, berpasir dan juga ringan. Kemudian, masukkan sedikit demi sedikit susu. Dan gaul hingga rata.
Sekiranya tepung sudah melembut dan tidak lagi bertekstur kasar, perasakan dengan garam dan lada hitam. Dan terus kacau sehingga sebati. Sekiranya sos menyelaputi belakang sudu, bermakna sos yang dihasilkan mencapai tekstur sos yang sebenar. Dan inilah hasilnya, bechamel sauce. Velouté sauce. Bahan-bahannya ialah 1 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, 50 gram mentega, 50 gram tepung gandum, 300 ml stok ayam, garam dan juga lada hitam dan sedikit lemon. Okey, mula-mula kita cairkan mentega dalam periuk di atas api yang sederhana. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian, masukkan tepung yang telah diayak dahulu ke dalam periuk dan kacau terus sehingga terhasilnya roux berwarna perang keemasan. Seterusnya, masukkan 300 ml stok ayam dan kacau sehingga sebati. Akhir sekali, perasakan dengan garam dan lada hitam, jus lemon ke dalam periuk dan kacau sehingga sebati dan pekat. Saya minta maaf kerana ada masalah teknikal, jadi langkah-langkah seterusnya tidak dapat ditunjukkan. Dan inilah hasilnya, velouté sauce. Espagnole sauce. Bahan-bahannya ialah 1 batang lobak merah, 1 batang seleri, 1 biji tomato, 1 labu bawang Holland, 25 gram mentega, 25 gram tepung gandum, 15 gram paste tomato, 300 ml stok perang, garam dan lada hitam. Mula-mula potong dadu seleri. Lobak merah. Tomato. Tomato ni potong dadu je, tak perlu buang biji. Dan air sekali ialah bawang Holland.
Mula-mula, cairkan mentega dalam periuk di atas api yang sederhana. Kemudian, masukkan bawang, lobak merah, seleri dan tomato. Seterusnya, masukkan paste tomato dan kacau sebati. Seterusnya, masukkan tepung yang telah diayak ke dalam periuk dan kacau terus sehingga tepung berwarna keperangan. Seterusnya, masukkan 150 ml stok perang dan kacau sebati. Kemudian, tambahkan lagi 150 ml stok perang dan perasakannya. Dan inilah hasilnya. Sekiranya ingin mendapatkan hasil sos yang licin, boleh ditapis dahulu sebelum dihidangkan. Hollandaise sauce. Bahan-bahannya, setengah cawan mentega, 2 telur kuning, 1 tablespoon jus lemon, 1 tablespoon susu, garam dan juga lada hitam. Dengan menggunakan kaedah double boil, pukul kuning telur, jus lemon, susu, garam dan lada hitam dalam mangkuk. Saya minta maaf kerana beberapa langkah tidak dapat ditunjukkan di dalam video ini atas masalah teknikal. Kemudian, masukkan mentega yang telah dicairkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran kuning telur sehingga sos halus. Pukul rata sos sehingga menjadi halus dan pekat mengikut tekstur yang betul. Okey, inilah hasilnya Hollandaise sauce. Klasik tomato sauce. Bahan-bahannya ialah setengah biji bawang Holland, 1 ulas bawang putih, 4 biji tomato, 200 gram paste tomato, basil, garam dan juga lada hitam. Mula-mula, potong dadu bawang Holland, bawang putih dan juga buah tomato. Oh ya, jangan lupa cincang basil juga. Okey, mula-mula panaskan minyak
Masukkan bawang holland dan bawang putih dan tumis sehingga naik bau. Kemudian, masukkan tomato yang telah dipotong tadi ke dalam periuk. Seterusnya, masukkan paste tomato ke dalam periuk, kacau rata dan renehkannya. Sekiranya pekat, masukkan sedikit air ke dalam periuk dan kacau rata. Kemudian, perasakan dengan garam dan juga lada hitam dan masukkan basil yang telah dicincang tadi. Dan inilah hasilnya, classic tomato sauce. Sorbet sauce. Bahan-bahannya ialah 1,5 tablespoon mentega, setengah biji bawang holland, 300 ml sos bechamel dan juga setengah cawan tomato puri. Okey, mula-mula cairkan mentega dengan api yang sederhana. Kemudian, masukkan bawang dan masak hingga lembut. Pastikan tidak membiarkannya berubah menjadi coklat. Kisar bawang tersebut dan masukkan kembali ke dalam periuk. Kemudian, masukkan sos bechamel ke dalam periuk dan gaul hingga rata. Seterusnya, masukkan tomato puri dan gaul perlahan di atas api sehingga sebati. Dan inilah hasilnya, sorbet sauce yang dapat dihasilkan daripada bechamel sauce. Maltese sauce. Bahan-bahannya ialah sos hollandaise, jus orange dan orange zest. Ini paling senang lah. Hanya campurkan jus orange dan orange zest ke dalam sos hollandaise dan siap dihidangkan. Dan inilah hasilnya, Maltese sauce daripada Hollandaise sauce. Okey, ini sahaja daripada saya. Saya harap video ini dapat memberi manfaat pada semua dan juga saya berharap agar anda semua dalam keadaan yang sihat selalu dan jaga diri kita. Sekian.